Actually guys, aku sebenarnya ada cerita nak cerita dengan korang. Nah, seram tak seram, entahlah, aku susah nak cakap lah. Cerita seram ataupun cerita kelakar ataupun cerita yang tak masuk di akal. Ada satu malam ni, cerita masa sebelum puasa lah. Aku sebenarnya nak cerita dengan korang, tapi aku tak tahu cerita aku ni bagus ke tak. Tapi bagi aku lah, dia sangat, orang kata, pelik tau. Bagi aku pelik. Masa tu aku dalam rumah malam lah, lebih kurang pukul 2 pagi, dalam rumah dengan bini aku. Aku masa tu aku dalam bilik nak tidur. Dan masa tu aku rasa aku dah tidur dah. Okay, sebelum malam tu, petang tu, okay, aku potong rumput tau. Aku potong rumput, aku sapu rumput. Lepas tu aku letaklah penyapu dekat tepi dinding. Tempat aku letak tu bukan biasa aku letak. Aku biasa letak dekat dalam, kat kawasan lain. Entah malam petang tu aku rasa macam malas nak letak tempat biasa. Aku letak kat luar rumah, ada dinding tu aku sandarkan. Jadi nak jadikan cerita, malam tu aku kat bilik, bini aku tu kat ruang tamu. Satu hari tu bini aku cerita lah, malam tu bini aku tengah lipat kain dalam pukul 2 pagi tu, ataupun tengah tengok TV. Dia kata dia terdengar bunyi, bunyi macam longkang kan, ada tirai besi kan. Dia rasa macam ada orang pijak ataupun orang ketuk-ketuk dinding. Dia bunyi dia lebih kurang macam tu lah. Jadi dia kan cerita, bini aku pun pelik lah. Dan di same time dia rasa takut dan seram lah. Okay, dia tak cerita aku pada masa tu, cuma dia dengar takut ada benda ke apa kan, ada orang ke apa. Apa orang apa pukul 2 pagi kan. Bini aku tak berani lah. Sampailah waktu subuh, dah tidur apa semua, bini aku bawa cerita dengan aku. Dia terdengar bagi tahu, yang ada bunyi kat luar tadi pukul 2 pagi. Orang ketuk-ketuk dinding lah, orang main-main besi longkang lah. Okay, aku pun lepas subuh pukul 6.30 pagi macam tu, aku pun keluar tengok penyapu aku tu dia berdiri tau. Dia tak bersandar kat dinding. Cara penyapu tu berdiri sangat pelik tau. Penyapu tu dia boleh macam birai apa tu, birai tirai besi longkang tu, dia ada lubang-lubang kan. Penyapu tu terselit dalam birai longkang tu, dalam keadaan berdiri yang sangat, orang kata, pelik lah. Sebab bila kita tengok posisi penyapu tu, memang rasa unnatural, tak natural kan? Macam orang main-main penyapu tu dekat longkang tu. So, aku pun pelik kak, serius. Aku pelik gila. Pelik kan. Aku letak penyapu tu kat dinding, tapi tiba-tiba penyapu tu menjadi macam ni. So maksudnya ada orang main-main dengan penyapu tu, ataupun something yang main dengan penyapu tu. Aku tak tahulah nak cakap macam mana kan. Sebab tak ada bukti lah. Tak ada bukti, tak ada kamera. Tapi itulah yang aku tengok depan mata aku. Penyapu tu berdiri macam tu. Kalau kucing main penyapu tu, macam pelik pula. Apa kejadah kucing tu pegang penyapu macam tu kan. Biasanya bunyi-bunyi ni, biasa kucing gaduh dekat rumah aku ni. Kucing bergaduh dalam tengah malam, miau miau, bom langgar benda, langgar penyapu. Tapi yang pelik je, penyapu tu macam tu. Nampak? Itu yang aku rasa pelik. Nak kata seram boleh juga. So sampai sekarang lah aku rasa pelik. Macam mana penyapu tu boleh berdiri macam tu? Jadi satu keajaiban ataupun apa benda aku tak tahu. Masya-Allah, benda ni maybe luar mata kasar kita, ataupun memang ada orang main penyapu tu, tapi kejadahnya main penyapu macam tu kan. Entahlah, aku susah nak cakap. Takut ada orang nak pukau rumah aku ke apa kan. Aku tak tahu, sebab sebelum ni ada kes dekat area taman rumah aku, dia kena pukau. Rumah dia kena pukau time tengah malam, tertidur. Takut jugalah jadi macam tu.
Macam tu lah cerita yang ni, cerita benar. Dan aku tak tahu ending dia macam mana. So aku cerita apa yang aku nampak je lah kat korang. So korang nilaikan sendirilah sama ada cerita ni betul ke tidak, ataupun ada kesahihan dia yang lain. So aku tak tahu, tapi aku boleh dengar pendapat korang kat bawah macam mana pendapat korang tentang cerita aku ni. Memang jalan ni sangat sunyi dan gelap pada waktu malam Dan jalan ni aku pernah lalu. Memang agak berliku-liku dan agak, orang kata, ada menjunam jugalah. Ada tanah apa, orang kata macam gaung lah dekat jalan Mersing tu. Aku pernah lalu sebab aku ada satu kenduri kahwin lah. Okay, aduh, kat rumah saudara aku, kenduri kahwin jalan Keluang Mersing ni, Keluang Mersing ni. Jadi cerita dia simple je. Aku macam first time aku first time lalu jalan Mersing tu. So aku naik, masa tu aku naik kereta Vios malam. Aku terlalu satu kawasan dalam pertengahan jalan lah, pertengahan jalan dekat corner. Aku tak tahu apa benda, bila pada satu masa tu kereta aku masuk corner, tiba-tiba ada benda putih, kecil je, dia macam saiz angsa. Dia melekat terlanggar cermin kereta depan aku, klepek macam tu tau. So aku kaget benda ni. Aku nak cakap burung, aku rasa burung saiznya terlalu besar. Saiz dia macam angsa ataupun itik tau. Dia macam klepek gitu. Gedebuk bunyi pun ada kak. Kuat jugalah bunyi benda putih tu kena cermin kereta aku. Gedebuk tu. Dia masuk jalan gelap. Jadi lepas tu tak ada apa dah. Benda tu terbang. Lepas dia melekat, itu dia terbang. Dia terbang bukanlah terbang syiu, tak. Dia terbang macam jatuh pula. So aku tak sure sama ada tu haiwan ataupun kelawar apa warna putih kan. So sampai sekarang aku tak tahu apa benda tu, haiwan ke, apa benda ke, kain putih ke. Tiba-tiba dia terbang. Seram juga kain putih terbang, macam pelik pula. Haiwan bagi aku terlalu besar untuk saiz burung. Dia saiz angsa, saiz itik. Dan aku sangat kaget masa tu. Warna mana putih tau. So yang aku bahagian pemandu, aku okey lagi. Tapi benda tu melekat dekat bahagian penumpang depan. Terkejut bini aku. Aku tengok, macam nak pecah kaca cermin kereta aku masa tu. Dekat, gila betul. Simple je, tapi sampai sekarang aku tak tahu apa benda tu. Cerita ni aku tak pernah cerita dengan korang kan. Itu cerita yang aku nak cerita dengan korang sebenarnya terlalu pendek, tapi itu pengalaman aku lah. So itu, tak salah aku, lepas aku tak lalu dah jalan Mersing. Sebab tak ada keperluan. So kalau pergi Mersing lagi, maybe aku terpaksa ikut jalan tu lagi. Gitu. Memang based on aku punya pengalaman dan persoalan yang sampai sekarang tak ada jawapan. Macam tu okay. Itu sajalah video kali ni. So minta maaf lah kalau ada yang menunggu cerita seram. Tak ada berapa tahun dah tak ada cerita seram kan. Adalah 2 tahun ke Jadi tak tahu macam menjadi ke tak video ni. So korang adab je lah Aku pun tengah berusaha lagi. Aku memang nak buat cerita seram lagi sebenarnya, tapi itulah, aku punya idea tak ada. Aku buat seorang je. Nak mencari info tu bukan senang, cerita seram ni. Dan aku nak cari cerita yang autentik kan. Tak nak yang reka-reka kalau boleh. Kalau reka pun maybe legenda ataupun mitos. Baru dah nampak solid sikit kan. Nampak dah berilmu sikit video tu kan. Kalau tidak duk buat-buat macam pelik. Okay, itu sajalah video untuk malam ni. Terima kasih kerana menonton. Dan korang doakan aku dapat cerita seram lagi lepas ni, InsyaAllah. Dan aku ucapkan Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Bye.